Okey, Assalamualaikum. Sambung cerita. Okey, zaman asrama dah sudah, SPM dah sudah. Okey. Now transition daripada zaman sekolah ke zaman pre-university. Tapi ada drama sebenarnya. Ada drama juga. Okey, taklah apa sangat. Saya nak cerita kan. Okay, I had a very excellent result SPM, Alhamdulillah. I was the best student and then okay, nak jadi cerita. Okey lah, lepas sebab saya masuk asrama penuh, tak tahu tujuan apa masuk universiti ke, lepas pergi kursus tu, lepas towards the end of the form 5 baru tahulah masuk universiti semua tu. Sebelum tu, zaman kecil tu tak tahu. Dah masuk sekolah menengah baru tahulah. Okay, next step sekolah menengah is masuk universiti dah sepatutnya. Okay, so memanglah saya nak masuk universiti dan Alhamdulillah saya sempat sedar, saya sempat bangkit semula daripada kemelesetan masa form 4 disebabkan kekecewaan masa form 3. Okay, so what I learn in life, kita ni manusia, kita akan rasa kecewa, okay, kita akan rasa kecewa dan dalam hidup ni kita tak semua akan happen cara yang kita nak. Okay, life is always going wrong. Okay, a lot of things will go wrong not our way, but doesn't mean we cannot move on. Okay, so we find way, cari cara. So jangan jadikan kegagalan buat kita hancur. Okay, jadikan kegagalan untuk kita come back stronger. Lain macam tu lah. Okay. So samalah, saya pernah jatuh ke bawah dan juga saya bangkit semula. Saya dah hadapi perkara tu way back earlier, zaman sekolah menengah lagi. Zaman saya baru nak kenal remaja. Okay. So lepas. Okay, masa lepas SPM, okay, lepas tu nak buat apa? Okay, takkan nak duduk saja kan. So saya dapat kerja. Alhamdulillah ada jiran saya, atuk angkat saya dekat depan rumah saya, kat rumah rakyat Negeri Sembilan, rumah rakyat Raja tu. Ada anak dia duduk kat Penang. Anak dia ni sama baik dengan saya. So anak dia ni kerja QDM kat Penang. Masa lepas PM, dia ajak saya duduk rumah dia. Saya kata boleh kita kilang. Masa tu sebenarnya kilang banyak. Kilang banyak dekat sekitar rumah saya tu kat Lembau kan. Banyak kilang kat Senawang ada, kat Cembong. Banyaklah kilang. Tak ada masalah nak kerja kilang dekat sekitar, dekat rumah sebenarnya. Tapi dah natural orang Sembilan kan, merantau kan, orang Minangkabau. Okay. Saya decided untuk kerja dekat Penang. Kat Penang. Okay, nak rasa kerja kilang? Okay, nak rasa kerja kilang. Okay, sambil tu ingat nak simpan duit sikit lah. Kalau nak belanja untuk masuk universiti nanti kan, nak bekalan masuk universiti semualah, nak masuk pre-U semua. Tu tujuan dia pun, tujuan dia nak. Jadi ada lebih kurang 3 bulan kan cuti. Saya kerja kat Penang, kerja dekat kilang Tuala, dekat Mamandin. Kilang Tuala, duduk sana lah. Okay, gaji dia dia ada gaji hari dan juga allowance shift. Allowance shift RM1.50 sehari. Gaji hari 1 jam, 1 hari RM4.50 ke? RM4.50 tak ingat. Tak ingat ringgit. Okay, tak sampai RM10 sehari lah. Okay, something like that. Okay, so tak kisahlah masa tu kerja tujuan dia bukan nak cari duit sangat, just nak rasa pengalaman dan juga nak duit tu guna untuk masuk universiti dan nak belajar. Masa tu tahulah kalau nak masuk tu kena apply semua tu guna duit kan. So saya cari duit lah. So, dapat result. Okay, so lepas tu saya kerja. Tapi masa sebenarnya saya tak tahu proses-proses tu sebenarnya, tak ada orang beritahu. Mana siapa punya saudara mara pernah masuk universiti, tak ada pun kat kampung tu. Adik-adik lagi dah pula kan. So, tak tahu. Jadi, bila dapat result tu, okay, saya pun balik lah. Balik. Hari result, cerita dia, hari result saya tak ada. Saya tak dapat pergi ambil. Saya masa tu kerja kilang kan. Mak pergi ambil result. Okay, result. So, dapat result. So lepas dapat result, nak masuk universiti dah ni, nak masuk pre-U. Masa dulu application masuk universiti ni bukannya sekarang kan online. Dulu kena beli surat khabar, wajib beli surat khabar. Kata orang pergi kat universiti tu, pergi beli, mana nak beli, saya tak transport. So tunggu surat khabar, beli surat khabar, cari apa-apa iklan yang keluar. Masa tu tahulah bila keluar kan. Cari, beli, lepas tu postkan sana. Dan lepas tu dia akan hantar balik borang ke rumah. So itu proses dia lah. Saya tak tahu sebenarnya. Nak apply isi apa pun saya tak tahu. Okay. Saya tanya tak tahu. So saya buat keputusan, saya sendiri yang berfikir. Saya kata nak tanya siapa? Saya balik daripada gitu, daripada Penang tu, naik bas. Okay. Balik pergi sekolah. Saya nak apa? Saya nak pergi sekolah nak tanya.
Nak apply apa, macam mana ni semua dia lah. Okay. Nak main pilih course apa, siapa nak guide saya? Tak ada orang nak guide saya. Okay. Tak ada orang nak guide saya. Saya terpaksa pergi sekolah semula. Kebetulan masa saya pergi sekolah tu, saya pergilah pejabat nak tanya. Saya kata nak kenapa ni? Masa tu mana set appointment semua tak ada. Saya pergi jumpa pejabat, saya nak tanya. Ada tak cikgu-cikgu yang ada? Saya nak tanya. Saya nak masuk, saya tak kerti nak isi borang semua. Saya tak kerti nak isi apa semua, saya tak tahu. Okay. Saya pergilah ke pejabat. Tapi masa pejabat masa tu, cikgu kan sibuk kan. Masa tu cikgu tengah sibuk hal-hal administration lah. Kebetulan nasib saya baik kot. Okay. Masa saya tengah tanya tu, pengetua masuk, arwah Cikgu Mokhtar. Okay. Arwah Cikgu Mokhtar. Ada cerita sebenarnya dengan arwah ni. Okay. Arwah Cikgu Mokhtar. Dia kata, siapa ni? Dia kata, pelajar SPM. Minta nak tanya cikgu. Kerani cakap. Kata. Masa masuk bilik saya. Dia kata, ini Zaini kan? Dia kata, yang datang. Sebab dia, saya ingat masa ambil hadiah tu, dia kasih saya hadiah. Okay. Okay, masa tu. Okay, masa tu apa? Masa tu, Zaini kan dia kata, Zaini. Saya masuk bilik dia. Oh, first time masuk bilik pengetua. Sampai sekolah tak pernah masuk bilik pengetua. First time saya masuk bilik dia, bilik pengetua. Okay, saya masuk bilik dia, dia kata, nah, ada apa ni? Dia kata, cikgu saya tak kerti nak apply cikgu, saya nak pilih apa kan. Arwah ayah saya nak saya jadi doktor, saya nak pilih apa ni kan. Okay, tunjukkan result dia kata. Saya tunjuk saya punya slip. Dia kata, dia tengok result saya, arwah ni. Tengok saya balik, dia senyum. Senyum macam happy lah dia kata. Dia kata apa yang saya ingat dia kata tu. Awak ni, dia kata, apply apa pun dapat. Dia kata. Ya ke dok cikgu ke? Awak ni apply apa pun dapat insya-Allah. Dia kata. Awak jadi apa? Saya kata lah. Masuk ayah saya jadi doktor cikgu. Dia kata, kalau nak jadi doktor, kena apply universiti ni. Dia kata, bagi sikit lah. Pengetua ni in person, arwah ni, in person. Dia kata, sebab mungkin masa tu dia free kot. Ni masuk matrik, masuk ni, dia kata. Okey lah. Barulah saya dapat idea sikit next step. Itu je sebenarnya saya nak tahu tu je. nak masuk medik nak apply mana that. Because tak ada orang kat rumah saya boleh tanya. Kawan saya pun tak tahu. Orang kampung saya mana ramai sangat saya boleh tahu yang saya boleh nak tanya. Tanyalah. Alhamdulillah saya balik. Okey, saya balik pun dapat. Okey, Allah mudahkan saya kan jumpa pengetua lagi, special treatment. Sebab masa tu zaman tak ada gambar, kau tak sah saya selfie dengan dia dah. Kamera tak ada kan. Kau tak sah ada gambar selfie dengan dia. Mana kau selalu kan. Update ke Facebook tak ada lagi masa tu. Okey. So balik rumah isi borang semua. Tapi saya tak tahu sebenarnya. Saya tak tahu sebenarnya kalau dah isi borang EPU cukuplah. Okey. Yang lain tu rupa-rupanya masa tu borang-borang yang lain tu kalau macam nak apply direct ni biasanya untuk khusus-khusus. Kalau masuk pre-U rupanya nak masuk kalau pre-U course kan kena apply through UPU je sebenarnya. Tapi kalau macam nak apply yang course diploma yang tak masuk EPU baru apply direct. Tapi masa tu saya tak tahu kan. Saya beli semua borang. Saya post semua dapat semua borang. Borang masuk UPM, semua UiTM, masa tu UTM kan, ITM. Semua saya apply, diploma semua saya apply. Tak tahu, saya apply. Saya ingat tu setiap kali dapat borang tu, satu bungkusan tu, envelope tu akan ada borang UPU yang OMR punya form tu. Saya isi lah, saya ingat isi tu, saya isi OMR form 2 kali. Saya tak tahu rupanya dah kalau isi borang tu OMR tu sekali, okey. Sekali cukup lah, tapi saya 2 kali. Saya submit sekali dengan semua borang-borang tu. Okey, borang EPU tu saya submit juga. EPU pun saya submit juga. Okey. So apply semua. Saya sempat kena panggil saya apply juga program rancangan bersama overseas. Okey. Saya dapat interview rancangan bersama tu interview, saya dapat pergi interview rancangan bersama dengan pergi UPM. UPM pun program diploma, interview depan interview. Ni cerita lah masa pergi interview program rancangan bersama. Pergi overseas kan, saya apply pergi New Zealand. Course apa tak ingat architecture aku. Sebab orang kata masa tu apply je semua. Saya apply semualah, apply je semua. Okay, tengok rancangan bersama tu, saya tengok result saya layak. Saya apply lah. Tapi masa tu lah baru saya kenal siapa dia saya. Bila dia keluar dunia kan. Interview masa tu dekat College Mara Seremban. Okay, saya pergi sendiri. Okay, naik taksi. Masa itulah saya rasa, ya Allah, rendah dirinya saya masa tu. Kenapa? Saya pergi interview. First interview saya. Untuk pergi U lah. Untuk so-called lepas PM. Kenapa? Saya pergi interview tu.
mak ada, saya sempat minta ayah bagi duit untuk beli baju je. Baju pun bukan baju form, baju kemeja. Baju kemeja mana tahu. Tak ada orang kat saya. Mana saya tahu. Beli baju kemeja kalau coklat. Coklat cerah, garisan-garisan tegak lah. Seluar saya pinjam kawan saya. Saya mana ada sosleg. Tak ada sosleg. So sekolah adalah. Sekolah dulu. Sebelum tu ada suat jeans. Tak ada sosleg. So corduroy adalah. Okay. Saya pinjam sosleg dekat kawan saya, Ahmad Itaudin, orang kampung saya. Kasut pun sini kasut dia. Mana ada kasut official, sebab tengok syarat dia, kasut jabat. Baju kemeja. Seluar slack, pakai tali pinggang. Tali pinggang saya pun tak ada. Tali pinggang saya pinjam kawan saya. Dia bukan proper punya tali pinggang. Masa interview dah. Masa interview tu dah lah, orang interview tu macam senyum-senyum dengan saya kan. Macam patutnya ingat kan, saya masa tu practice bahasa Inggeris. Prepare, dia kata English. Interview overseas, mesti English. Saya prepare lah. Pupak, prepare gila. Kau je prepare. Tak tidur nak pergi interview. Masa interview tu cakap Melayu dia. Tapi saya dah rasa dah dia takkan dapat dah. Kenapa? Sebab masa tu baru saya rasa lah. Masa tu saya rasa inferior lah. Sebab apa? Sebab yang datang interview tu. Okay. Yang datang. Saya seorang yang sengkek pakai. Saya datang. Saya punya sijil tu saya tak apa. Saya letak dalam envelope je. Sijil saya dalam envelope. Envelope color coklat. Tak naik taksi. Yang datang interview tu, semuanya apa? Datang, yang parents hantar, ketuk, kau-kau. Datang pakai tie, meja putih, macam orang pejabat. Pakai kot. Tu sambil tunggu tu cakap orang putih pula. Saya memang tak campur langsung dengan dia orang. Saya cakap apa? Saya rasa lah, saya sedar siapa diri saya lah. Rasa malu kan. Bukan malu apa. Rasa macam rendah diri. Segan lah. Tak setaraf. Okay. Dia duduk seorang interview. Adalah seorang dua tanya macam tu. Tapi macam tu je lah. Dia yang orang yang datang interview cakap sama dia. Sama yang suku-suku lah kan. Sama-sama former saya ni. Silap dia kata, ni budak interview ke tak? Tapi saya, at least pengalaman lah. Pengalaman. Saya tak kisah lah. Okay. Balik rumah, mak tanya macam mana? Saya kata, tak dapat kot. Memang tak dapat. Jadi, saya tengok online, masa saya tunggu turn online, lama. Paling kurang setengah jam lebih. Okay. Tapi saya sekejap je. 10 minit je tu kot. Sampai kot. Rasa kejap macam dah cik, dah sedar. Dah tak apa. Cakap Melayu lah tu. Tak ada. Ingatkan saya punyalah berdata Inggeris. Tak apalah pengalaman kan. Itu interview pertama. Yang kedua, saya dapat interview dekat UPM. Diploma Program. Dekat bangunan Wisma Negeri. Sama juga. Pergi pinjam kasut, pinjam apa. Pergi pagi dia. Pergi interview tu. Kelakar dia macam sembang. Dia kata, ya betul lah awak nak masuk diploma ni. Saya apply je lah cik. Saya nak tahu, saya apply je lah. Result awak ni, mesti dapat punya ni. Saya dapat punya. Jangan risau, mesti dapat punya matrik. Mesti dapat. Mesti dapat punya matrik. Gitu. Tu sekejap interview. Tak guna betul. Dia kata, ini untuk diploma je. You tak payah patutnya. Dah apply UPU tu, dia kata, baru saya tahu. Masa saya tahu. Okay. Masa saya tahu. Okay. Tapi nak cerita. Okay. Lepas tu itu pengalaman interview lah. Memanglah saya rasa masa tu saya rasa rendah diri lah kan. Bila pergi interview tengok orang dressing macam mana. Kita datang bawa envelope coklat. Mana tahu preparation interview? Tak tahu. Tak apalah pengalaman kan. Okay. Lepas tu tunggu je lah. Tunggu result. Lepas tu yang paling sedihnya cerita dia kan. Itu drama-drama lah ni. One by one my friend dapat offer. Seorang pergi. Seorang dengan seorang. So masa tu telefon tak ada handphone. Kena telefon kawan kan. Kau dah telefon kau dapat belum? Rumah saya tak telefon. Saya kena pergi public phone. Saya terpaksa telefon kawan. Telefon rumah dia orang. Kau dapat belum? Aku dah dapat ni. Seorang dapat. Seorang masuk. Masa tu saya ingat my best lah. Memang lambat. Memang bulan 5. Maksudnya masa masuk bulan 4, bulan 5. Saya semua dah dapat dah. Ada masa tu kawan saya dapat, best friend saya dapat masuk pergi ni, masuk matrik ni, matrik ni. My best friend saya dapat masuk matrik UPM, Ahmad Itaudin. So kawan-kawan sekolah pun saya dengar pun dah ada pergi sini, pergi sana. Semua dah sibuk register dah. Tengok dekat TV, dekat khabar pun dah tengok dah. Ada orang pendaftaran semua kan. Saya satu-satu. Yang paling stress apa tau? Orang kampung lah.
Bukan salahkan dia orang kan, tapi dia orang tanya, kau masuk mana universiti mana? Kau masuk universiti mana? Kau universiti mana? Saya memang jadi stres. My parent pun tak kata jawab apa. Orang tanya, apa kau nak belajar tu? Tunggu. Tapi anak saya ni, anak dia ni dah pergi dah. Stres tau. Memang saya masa tu sedih. Memang saya menangis. Balik rumah nangis sedih. Saya sampai one time saya terpaksa pergi tidur rumah ni arwah nenek saya. Tak nak duduk kat kawasan perumahan tu. Ramai sangat orang. Orang tanya macam-macam. Malas. Stres. Sedih lah kan. Macam saya ingat tak dapat dah. Memang saya I think my best lambat masuk kat sebulan lebih. Masa tu saya ingat saya semua universiti dah masuk dah student dia. Budak PRU semua dah masuk. Saya tak dapat lagi. Memang dah give up. Saya macam masa tu saya dah fikir, mak sila nak sambung kerja dah, pergi Penang balik nak kerja dah. Nak buat apa lagi? Kan? Semua tak, satu offer pun tak dapat. Satu offer tak dapat. Lambat. Dekat, I think my batch sebulan setengah lambat. So, tunggu je lah. Stress. Masa tu saya dah fikir kerja mana, kerja kilang mana lepas ni. Masa memang dah decide lah. Tak apa dah, tak rezeki kan. Saya betul, mak ayah kita kat mak ayah. Nak kerja kilang, pergi Penang dulu kot. Kerja kilang balik, semua cek duit. Lepas tu belajar balik lah mana-mana, tengok macam mana. Masa tu fikir macam tu je lah kan. Masa tu even fikir, masa tu dapat offer form 6. Dapat offer form 6. Saya ingat nak sama form 6 dah. Ingat nak pergi form 6 dah. Dapat form 6 dekat TBS Tampin. Tugu Besar Suku Tampin. Dapat tu form 6. Ingat nak sama form 6 lah. Okay. Nak pergi form 6 register. Frust lah. Okay. Frust tu. Keluar rumah yang kampung tanya. Jangan kau tak boleh kau, tak boleh lagi kau ni. Satu kampung tanya dapat kenal kan. Semua tanya orang kiri dah duduk rumah rakyat, ramai orang kan. Satu kiri rumah semua jiran semua nampak. Depan jiran, belakang jiran semua nampak. Engkau tak bagi lagi anak cik ni apa dah. Kan stres. Sedih. Saya sedih lah. Saya suka sedih bukan apa, sebab stay tengok my parents lah. Kan, orang tanya dia kan. Dia orang pun tak jawab apa, tak tahu, tak jawab okey kot. Lepas tu arwah ayah cakap tak jawab okey kot, tak apalah kan. Tak apalah, tunggulah rezeki lain pula. Akhirnya dapat juga offer, ya Allah. Punya. Terkejut dapat. Honestly, I was shocked. Terkejut. Masa tu dah terfikir nak apa dah semua, nak kerja kilang masa form 6 balik, all that tu dah decide macam dah lost hope. Okay, I'm done, okay, move on, masuk form 6. Tunggu rezeki lain lah pula, apply balik. Sampailah dapat offer. Okay. Masuk matrik, UKM, dekat College Mara tempat saya pergi interview tu. Tu cerita dia. Nak masuk. Punya dramatik. Satu bahasa masuk tu barulah. Tahulah, semua orang tahu, semua lambat. Semua orang yang dapat semua pun risau. Okay. Masuk Mara ni, masuk matrik first year ni, UKM ni. Matrik sains ni 2 tahun. Tu dia kata setahun di Seremban, setahun lagi di Kuala Pilah. Pusat Medikasi UKM Kuala Pilah. Masuk Seremban ni, rupa-rupanya, ingatkan sama semua. Rupanya itu semuanya ramainya untuk budak-budak yang budak-budak yang MRSM. Tak ramai budak-budak daripada sekolah biasa, sekolah yang bukan MRSM. Semua rupanya untuk apa pun MRSM Seremban kan. Asalnya tempat tu untuk study A-level. So we were the first batch matrik UKM kat situ. Dia combine matrik sains dengan matrik perakaunan. Kita orang first batch matrik UKM kat situ. Rupanya sebelum tu itu tempat study A-level. A-level punya tempat. Okay. So masuklah. Rupanya tempat budak-budak Mara. Saya ni among a few budak-budak daripada sekolah yang bukan Mara. Lepas tu bila masuk Universiti Seremban, dia orang ramai geng, saya tak ada geng. Okay. Saya punya roommate dapat satu bilik 3 orang. Roommate saya seorang budak Pahang, Kamaruddin, okay, Kamar. Okay, dia pun MRSM mana MRSM Pahang kot. MRSM Kuantan. Sebelah seorang tu, dia pun buat sekolah biasa, sekolah Johor Hari Khamis nama dia. Johor Hari Khamis. Okay. Kamar buat KM, dia masuk civil engineering, saya buat mechanical, Johor tu buat medik. Okay. Masuk saya memang inferior, tapi cara belajar sana kan baik
budak-budak marah, MRCM dah biasalah, ramai lah kawan saya tak kena buat new friend. Tak apalah, tak masalah lah. Okay. So, tapi sebenarnya, ni the best part of it. Masa saya masuk UKM Matric, tujuan saya satu je. Masa tu nak penuhi harapan ayah, buat medik. That's my goal to be medical. Okay. And then bila masuk, masuk Matric dah yang akan somehow is another turning point of my life. Dekat Matric tahun 1 ni. Okay. Masa Matric tahun 1 ni, baru saya kenal diri saya dari segi my own personality, dari segi my character lah, dari segi apa yang saya minat sebenarnya. Satu dari segi I punya aktiviti, my soft skill. Jadi Matric UKM MARA ni is dekat Seremban ni is the place where I know that how important is soft skill for me. I started to realize my own potential jugalah. Okay. Saya ni asal pendiam. Zaman sekolah saya ni bukan jadi yang cakap sangat. So bila sampai masuk ni saya ni inferior kan. Dah asal orang susah. Kampung kan. Saya masih rasa inferiority complex memang ada lah. Walaupun academic result not that bad kan. Okay. So kat MARA Seremban ni, okay, panjang cerita Seremban sebenarnya. Sebab kat sini juga saya jumpa, saya berkenaan dengan isteri saya sekarang. Panjang cerita dia. UKM ni MARA Seremban. Okay. Pendekkan cerita lah. Okay. Seremban ni saya, kenapa? Saya bila dah bergaul dengan budak-budak ni kan, budak MARA ni, saya pun campur ada few friends lah. Okay. Entah macam mana seorang of my friends tu, nama dia Muhammad Nasir Dewa, dia jadi ahli majlis wakil pelajar. Dia ada biro dia lah. Dia cari ahli untuk join biro dia, biro kebajikan. Okay, somehow macam mana saya baik dengan dia kan, dah bergaul dengan dia, dia ajak saya join biro dia lah, biro kebajikan. Under NDT lah. Itulah saya mula join aktiviti kurikulum yang berpersatuan, yang betul-betul lah punya. Okay, masa itulah saya mula rasa seronok buat aktiviti macam tu. Meeting, bincang, bagi idea, kemudian laksanakan. That's how I really, saya faham, saya kenal dengan that kind of activity. Masa sekolah saya tak buat benda tu, saya tak terlibat. Saya jenis yang suka elakkan diri daripada benda tu. Tak suka. Tapi masa Matric UKM ni, MARA kat Seremban, masalah itu pencetus je lah. Thank you lah, Nasir, Dr. Nasir lah. Okay, dia yang bawa saya. So somehow saya jadi seronok buat aktiviti kan, program kan, masa tu kita buat program undian guru popular kan, kita buat program aktiviti, saya involve dengan apa semualah. Okay. So satu segilah. Satu sebab lagi yang trigger saya terpaksa lah somehow give me more reason for me to be untuk communicate lebih communicate dengan orang ni, sebab dekat Matric Seremban ni dia pecah ikut kelas lah. Belakang ni gambar kelas saya ni, classmate saya. Dia kelas ikut kelas A, B lah. Saya kelas B ikut. Dia ikut nama B. Okay, tak ramai satu kelas ni atau belakang tu lah, satu kelas lah tu. Kelas kuliah lah, macam kumpulan kuliah. Okay. Saya dah tengok belakang lelaki 3 orang je. Tengok belakang. Lelaki 3 orang, tengok. Kan? Lelaki 3 orang tu. Lelaki 3 orang je. Okay. So, saya jadi ketua kelas. Okay. Sebelah tu, okay. Yang belah saya tu, belah kiri saya tu, Raja Anwar. Okay. Belah kanan saya tu, Samnudi Yusof, doktor kan. Raja Anwar pun, Raja Anwar tu buat, dia buat biomedik ke optometri kata silap. Okay, optometri kot, optometri, okay. And then tu Sam tu Dr. Sam tu doktor lah, okay. Dr. Sam ni masa masuk matrik Kuala Pilar tahun 2 pun saya satu kelas dengan dia. Okay, so I can say Dr. Sam ni, Samnudi Yusof ni is my best friend jugalah kat matrik. Sampai sekarang best friend, tapi jarang jumpa lah kan, dah sekarang ni sibuk, dah tua ni, okay. Dan belakang tu all my friends lah, okay. Okay, all my. So jadi ketua kelas. So tak ada pilihan. Saya kena berinteraksi. Saya kena berkomunikasi dengan saya punya paling kurang dengan classmate saya. Saya juga kena jumpa cikgu semua. So no choice. Okay, itu satu. Satu lagi pula, MRCM ni benar-benar dia ada mentor-mentee kan, kumpulan mentor-mentee. Ada mentor, ada mentee. Mentor ada cikgu seorang, ada siswa lebih kurang sama jugalah. Kumpulan lebih kurang 10 orang macam tu, 10-12 orang.
Saya kena jadi ketua mentor-menti juga. Kena undi. Kena undilah. Kat mentor-menti lah jumpa isteri saya sekarang. Okay. Tapi itu bukan cerita sekarang. Cerita sekarang ni, I have to communicate. Somehow that responsibility somehow give me more reason for me to interact more with people lah. Saya pasal berinteraksi dengan semua orang, saya communicate dengan ramai orang. So somehow I started to enjoy that. I started to enjoy talking to people, interact with people, communicating with people. Kemudian baru saya kenal, rupanya saya ni boleh, bukanlah, saya boleh berinteraksi dengan orang. Sebenarnya, boleh. Walaupun saya rasa nak dirikan semua, tapi saya boleh berinteraksi dengan orang rupanya. Seronoklah. Saya masuk UKM metrik untuk buat medik. Tapi bila di Seremban ni, saya ingat antara pencetus dia ialah, saya kenal diri saya lebih. Sebab saya kenal apa yang saya suka lah. Sebab saya mula explore apa saya punya minat. Apa yang saya suka buat, apa yang saya minat. So that bila saya belajar tu kan, saya start nampak saya nampak mana subjek, mana benda yang saya rasa minat. So lepas tu, ada one time dia buat visit, dia buat lawatan ke UKM lah, metrik pergi UKM melawat, and then lepas tu ada taklimat. Taklimat yang bagi taklimat tu dekat student medik, senior medik bagi taklimat tu. Dia pergi masa trip tu tak silap saya masa convocation lah dia buat, tapi ada taklimat lah. Masa convocation kat UKM kat Bangi. Okay, tapi dia panggil taklimat, tapi somehow macam mana ada satu taklimat tu yang bagi briefing tu student medik. I don't know why. But UKM medik dekat KL. Tapi tak mungkin sebab combo kot. Okay. Dia terang pasal medik semua everything kan. Kemudian somehow towards the last quarter of masa, towards the end of the masa metrik dekat UKM tu, dekat Seremban tu, saya mula kenal apa, bila saya dah dengar daripada medik semua tu kan, medik semua kan, baru saya kenal yang saya ni rupanya, bila saya tengok diri saya, apa yang saya suka, karakter saya kan, saya rasa saya tak sesuai masuk medik. Lepas saya dengar lebih lah tentang medik daripada sesi briefing tu. Okay. Rupanya saya rasa saya tak sesuai, saya kurang sesuai. Tapi saya rasa bersalah sebab itulah harapan arwah ayah saya masa tu. Bersalah rupanya, tapi saya biarkan dulu. Saya tak kisah sangat, tapi saya dah tahu dah. Saya start rasa macam there will be possibility memang saya tak akan buat medik. Masa tu dah rasa dah. Sebab bukan saya punya, somehow it's not bukan minat saya lah. Bukan yang, it's not something that akan gel very well dengan myself. Saya dah start mula rasa that feeling, tapi not that strong. Antara reasonnya sebab saya mula kenal, saya lebih suka berkomunikasi dengan orang, all that lah. Okay. So, itu cerita masa. So, somehow, I have to thank Dr. Nasir Dewa lah. Okay, sebab by joining his committee tu, I know myself more. And somehow along the way, I develop myself partly. Okay. Masa kat situ, saya kenal isteri saya lah. Dia kumpulan mentor-menti saya. Tak tahu macam mana lah. Saya tengok dia kan. Macam tak tahulah, Allah mungkin dah jodoh kan. Tapi memang saya suka dia lah. Saya suka dia. Tapi saya tak cakap. Saya suka dia lah. Sebab tu saya macam every time mesyuarat mentor-menti, saya tak sabar tunggu. Tapi masa tu saya tahu ada orang yang suka kat dia. Tapi tak apalah, saya tak cakap pun. Saya pun tak cakap. Saya suka tengok dia lah. Okay. Simpanlah mati lah kan. Tak bunyi. Okay. Somehow tengok. Tapi bila saya masuk tu, lama-lama macam ada respon kan. Tapi not direct. Okay. Nak declare pun tak boleh lah. Sebab ada pengalaman cinta monyet kan. Okay. Itulah cerita dia. So, kenal isteri saya dekat metrik UKM. Dekat Seremban. Okay. Tahun 1992 lah. 1992. And then, somehow bila lepas tu communicate lah kan. Lepas tu bila habis tapi masa masuk metrik UKM ni, Seremban ni, saya ada culture shock juga. Sebab belajar saya selama penuh ni kan semua being prepared kan. Transition dari belajar sekolah ke pre-U. Pre-U ni kan sendiri belajar sendiri. Okay. So pulang pada sendirilah. Okay.
memanglah seperti asrama penuh belajar sendiri, tapi suasana dia lain kan. Suasana memang molded into study. Tapi bila masuk matrik ni macam ada freedom sikit lah, ada freedom boleh keluar semua. Freedom lah, tak ada masa prep, tak ada semua, tak dipaksa belajar lah. Pandai-pandai nak belajar sendiri kan, biasalah tu. Saya culture shock juga sebenarnya. Okay. Masa tu isteri saya tu lah, masa tu yang isteri saya sekarang ni kan, dia pun culture shock juga rupanya. Dia pun sekolah biasa, dia bukan sekolah Asrama Agung Mara. Dia bukan culture shock. So saya culture shock sebab sampai saya terpaksa dimasuk dalam kelas pemulihan sebab saya punya result matematik saya teruk sangat dengan saya punya sains. Okay. Saya punya my result of maths saya teruk matematik. Lepas tu saya terpaksa masuk kelas macam special group pemulihan. Okay, sebab teruk. Untuk first semester lah. Bukan semester lepas tu tak pernah ikut penggal lagi. Matrik ikut penggal lagi. Okay. Saya first test, result saya teruk. Ada yang fail lah. Maths saya fail. Okay, sebab saya masih dalam keadaan perubahan budaya tu, cara belajar tu. Masih tak. Macam budak matrik, macam budak Mara, dia biasa sebab dia belajar sistem semester. Sistem semester dia biasa konsisten kan, macam sistem penggal, kita kena exam je. Semester dah biasa, habis semester je dah ada test, everything quiz, dah biasa kan, lain, tak sama. Dia orang dah biasa belajar konsisten di dekat sistem Mara kan, dia CGPA. Sekolah biasa tak, sekolah kerajaan tak, guna sistem penggal. So, tapi Alhamdulillah sebab second penggal saya dapat capture lah. Saya boleh capture balik. Okay, Alhamdulillah. Tapi I gone through that. Transition tu I was terduduk sekejap lah, terciduk sekejap. Okay. Tapi masa zaman Mara ni tak adalah zaman cinta sangat pun sebenarnya. Saya kenal si saya tu je lah. Kenal dia, baik dengan dia, seronok tengok dia tu. Tak ada apa-apa pun. It's not really a relationship lah. Macam short sendiri lah tengok dia. Dia pun macam respon ke tak respon. Allahualam tak tahu. Macam nampak respon tak respon. Tapi saya tak lah. Saya suka dia lah tu je lah. Saya jumpa dia kat situ. Saya suka dia lah. Taklah declare girlfriend, boyfriend. Tak ada pun. Tak berani pun. Mana tak tahu lagi kan. Kita siapa kan. Kita tahu siapa. Tapi yang nak jadi cerita dia masa habis tu, masa tengah cuti tu, dia pergi nombor telefon. Dia ada nak minta tolong saya. Nak ambilkan something. Okay. Saya pun telefon lah dia. Sebenarnya saya telefon dia dulu. Saya khabar kan. Dah ada feeling kan. Janganlah takut. Takut lah. Kebetulan dia nak tolong ambil dokumen apa tau. Lepas tu tak jadi. Rupanya arwah bapak dia, arwah abah tu datang ambil sendiri. Ada call dia lah. Call sendiri lah. So you keep in touch masa tu. Tapi tak ada no declaration of feeling apa-apa. Tak ada. No confirmation apa-apa. Tapi I think she knows that I like her lah. Masa tu I rasa dia tahu saya suka dia. Dan saya pun tunjuklah saya suka dia. Saya call dia, tanya khabar kan semua. Dia tanya kawan lain tak? Tak call awak je. Okey, itulah. Itu dekat Kuala Semara Seremban lah. Okay. It's somehow macam transition jugalah. Masa dekat Seremban ni, for me, daripada sekolah ke pre-U tu is a transition process for me. Okay, I know myself better about what I love, you know. I started to know apa yang saya suka dari segi interaction dengan orang lain. Okay, I enjoy activity yang bukan akademik ni juga. Okay, I enjoy it. And then I kenal more people, I interact with more people. I think saya rasa benda tu memang yang positif lah. Saya lebih terbuka, lebih berinteraksi dengan orang dibanding saya sekolah. Okay, somehow lah. Kenapa? Satu sebab saya terpaksa kan, sebab dah jadi small leader kan, ketua kelas, ketua kumpulan mentor-mentee, kemudian join pula ni all that. So somehow I think I would say the Mara Seremban ni, Kuala Seremban is the starting point of my development of my soft skill. My soft skill development starting from there. At the same time, I also saya mula kenal minat saya ke mana. Saya minat apa sebenarnya. Sebab sebelum tu, masa zaman sekolah, saya belajar hanya untuk fikir nak hidup senang je. Nak senang hidup lah, tak susah macam zaman saya kecil-kecil dulu kan. Lebih suka, tak susah macam ayah saya lah. Family saya nak have better family life. And to make my family better lah. Tapi tak fikir minat apa. Now, bila masuk dekat Mara ni, matric first year ni, it triggered me a lot of things lah. It's starting a lot of things. I started to more open untuk komunikasi dengan orang. I know myself more in terms of
ni saya start bina soft skill saya, interaksi dengan orang, all that. Okay, pernah masuk pantomim ni, masuk pantomim. Okay, all that I start to take more responsibility dengan all that small role lah dalam kelas, okay, dalam kumur KK, all that. That's a starting point. Okay, so lepas tu, okay, lepas sambung satu video lain sambung, okay, tu tak ada cerita yang dramatik je sebelum masuk tu lah kan. Sedih, takut tak dapat. Ni dapat juga, alhamdulillah ada rezeki saya masuk. Kemudian Seremban. Seremban tu yang to end that Seremban punya tu is a very tragic jugalah. Okay. Malam terakhir tu kita orang keluar ramai-ramai makan KFC. Room sama di booking makan KFC dekat Bandar Seremban. Balik lewat masa tu cikgu kata masa tu sama kata boleh balik lewat malam tu sajalah, malam terakhir tu. Okay. Nak jadi cerita malam tu me and few friends kan, daripada Seremban ke Mata Remban, MRCM Seremban tu, Bandar Seremban, jalan kaki je ikut lalu Taman Tasik Seremban tu. Okay, nak jadi cerita masa tu balik lewat kan, kat 12 lebih kot. Okay. Saya balik on the way balik kaki, saya dilanggar kereta. Orang mabuk kot sebab lalu tempat tu jalan tak sibuk pun. Jadi dekat Taman Tasik Seremban tu I was hit by a car. Okay, tak sedar. Balik tu tiba-tiba macam found the back dia belakang. Kereta dia belakang langgar saya, bump, tak sedar. Okay, lepas tu saya sedar je dekat hospital. Ward dekat Seremban, hospital Seremban. Rupanya I was hit by a car. Langgar lari lah. Sedar kat Seremban. Okay, that's was dah lah nak masuk preview dramatik. So the ending pun very tragic. Tapi alhamdulillah saya tak ada kecederaan yang kekal lah. Saya macam terentak. I was told saya kena langgar, saya tercampak, saya pingsan, kereta tu lari, kemudian my friend bekerja dah dekat hostel, masa dekat hostel dah. Pergi hostel, panggil ambulans masuk hospital. I was tu je yang my friend told me lah. Dan masa tu sudah dah balik dah, malam last kan. Esok tu sudah balik dah. Barang-barang saya somebody pack dalam kotak, masuk dalam kotak, simpan tak mana barang saya dah. Sebab barang saya was told, mak saya dah pergi ambil dah. Okay, lepas tu saya sedar kat hospital. Alhamdulillah tak ada apa-apa kecederaan lah. Okay, saya tak ingat siapa datang visit saya, tak ingat siapa visit. Tapi saya ingat yang datang visit tu, yang mau yang datang visit, pengetua masa Encik Zulkifli, saya tak cakap nama dia. Okay, pengetua datang, saya ingat saya sedar tu, siang tu, yang datang melawat tu, pengetua Encik Zulkifli. Kemudian yang saya ingat datang melawat tu Cikgu Nur Hashimah. Terima kasih cikgu. Okey, Cikgu Nur Hashimah, dia ajar kimia dulu masa matrik. Okay, among the favorite teachers lah, dia among the favorite teachers, cikgu yang favorite kat Medicine Seremban dulu. Dia ajar kimia. Very interesting dia ajar. Saya buat minat belajar sains dengan dia, belajar kimia dengan dia. Okey, Cikgu Nur Hashimah nama dia. Dia yang datang melawat saya. Lepas tu masa tu sudah dah balik kan. I can't remember my friend datang lah, tapi tak apalah, it's okay. Okay. Lepas tu keluar hospital lah. That was my ending of my MRCM Seremban. Okay. Lepas tu, separuh student pergi ke budak-budak perakaunan tinggal dekat Seremban, budak-budak sains, separuh satu kelas dia tinggal dekat Seremban. Lain tu pergi Kuala Pilah. Saya pilih pergi Kuala Pilah. Alhamdulillah juga, saya punya masa tu, isteri saya pergi juga Kuala Pilah. Ikut. Ingat tak pergi? Pergi juga. Kat Seremban, dekat Kuala Pilah tu lah the real story started lah, saya dengan dia. Okay, so itulah cerita saya. Tak dramatik sangat, tak apa. Tapi alhamdulillah di Seremban it triggered me, it triggered somehow it triggered a new me dari segi personality, character. Somehow it opened my mindset to explore more of myself. Okay, in terms of communication, especially when it comes to interaction with other people, in the form of communication. Tapi masa tu saya tak pandai lagi public speaking lagi. Okay, public speaking later. Public speaking saya started tahun 2. Okay, tahun 2 Kuala Pilah. Matrik tahun 2 Kuala Pilah. Okay, so cerita saya. Okay, transition pada tunggu result SPM, kerja. Okay, tak tahu, tanya. Okay, and then lepas tu dramatik, dapat kita tak rezeki, ada rezeki rupanya. Dah prepare untuk move on. Okay, and then masuk matrik, transition, trigger something in myself, and then met my wife masa tu lah. Masa tu tak wife lagi dah, masa met and then alhamdulillah, okay.
Very challenging tahun 1, terduduk kejap result teruk, okay, sebab tak biasa dengan cara belajar pre-U. Kemudian come back, okay, be normal in study, and then I start to have more interest dekat so-called extra curricular activity yang bukan akademik. Okay, itulah what I can learn. So kalau saya punya anak tengok video ni, cucu-cucu saya tengok video ni, itulah atuk masa matrik tahun 1. Masa tu matrik tahun 2 tahun. Sekarang ni matrik setahun je. Okay, so jumpa lagi in the next sharing. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.